Alright guys, hari ni PMX ada membentangkan mengenai rancangan separuh penggal RMK ke-12 ataupun rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Ada banyak perkara-perkara menarik mengenai ekonomi yang beliau bentangkan, tapi sebelum tu jom kita sembang-sembang sikit latar belakang mengenai RMK ke-12 ni. Untuk pengetahuan korang, RMK ke-12 adalah rancangan Malaysia yang meliputi tempoh 5 tahun daripada tahun 2021 sehingga 2025. Jadi sekarang ni kan dah tahun 2023 kan. Kira dah separuh lah pelaksanaan perancangan RMK ke-12 ni. Jadi sebab itulah ada kajian separuh penggal. Dan bagi pengetahuan korang juga, RMK ke-12 ni dia akan memakan perbelanjaan sebanyak 400 bilion. Dan di dalam pembentangan itu tadi, PMX cakap dia nak tambah perbelanjaan tu sebanyak 15 bilion lagi, yang seterusnya menjadikan total perbelanjaan RMK ke-12 ni sebanyak 415 bilion. Akan tetapi, pada awalnya saya tertanya juga, 15 bilion ni adakah bermaksud kerajaan akan berhutang? Akan tetapi, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli cakap 15 bilion ni bukanlah daripada sumber hutang. Kerajaan akan menanggung 15 bilion ni daripada pertambahan dalam hasil kerajaan dalam tempoh yang akan datang, iaitu sehingga 2025 nanti. Okey guys, sebenarnya banyak perkara-perkara yang menarik yang dibentangkan di dalam RMK ke-12 ni, akan tetapi dalam video yang singkat ni saya nak menyentuh tentang soal defisit. Kalau korang perasan, semasa pembentangan tadi PMX ada kata yang beliau menyasarkan bahawa defisit Malaysia ni akan pergi kepada paras 3.5% pada tahun 2025 nanti. Sebelum kita menjawab soalan adakah 3.5% tu boleh dicapai ataupun tidak, jom kita tengok serba sedikit latar belakang mengenai pergerakan defisit Malaysia. Okey guys, dekat atas ni adalah pergerakan defisit Malaysia di antara tahun 2014 sampailah 2022, yang mana kalau korang tengok dekat situ Malaysia sentiasa defisit lah. In fact, sebenarnya kita dah defisit semenjak tahun 1998 lagi kalau korang ingat masa tu krisis ekonomi Asia. Dan pada tahun 2020, defisit ni menjadi semakin teruk lah. Akan tetapi keadaan ni kita tak boleh elak sebab pada masa ni kita faham bahawa berlakunya kemelesetan ekonomi yang disebabkan wabak penyakit COVID-19. Pada tahun 2021, defisit kita bertambah buruk sebelum ia menunjukkan keadaan yang lebih baik pada tahun 2022. Okey guys, kalau korang tengok dekat sini, sebenarnya defisit kita dalam trend yang menurun tau. Korang perhatikan kan, sehingga dia naik balik pada tahun 2018. Apa sebenarnya yang berlaku pada tahun 2018 ni yang menyebabkan defisit kita naik balik guys? Well, ada banyak sebab lah. Tapi kalau korang tanya saya, ada beberapa perkara yang penting yang menjadi punca kepada kenaikan di dalam defisit itu. Yang pertama, saya rasa kehilangan dalam pendapatan kerajaan, yang mana kerajaan telah pun scrap GST yang pada masa tu memberikan pendapatan tambahan kepada kerajaan sekitar 20 hingga 30 bilion macam tu. Jadi bila dia scrap sahaja GST pada tahun 2018 apabila kerajaan baru PH 1.0 ambil alih, maka ini menyebabkan kekurangan di dalam pendapatan kerajaan dan menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung defisit yang lebih lah. Lagi satu, pada tahun 2018 ni kerajaan PH 1.0 pada masa tu berusaha untuk stabiliskan balik harga minyak. Kalau korang ingat kan, itu pun menyebabkan pertambahan di dalam pemberian subsidi dan peruntukan subsidi kerajaan yang seterusnya meningkatkan semula perbelanjaan kerajaan. Jadi guys, sebenarnya kalau kita target nak capai defisit 3.5%, kita sebenarnya nak mencapai target defisit di sebelum tahun 2018. Maksudnya kita nak kembali ke level yang ni lah. Pertama sekali, untuk mencapai defisit surplus ataupun bajet seimbang menjelang tahun 2025, pada saya itu tak boleh dicapai lah. Akan tetapi untuk capai defisit 3.5% itu boleh dicapai. Akan tetapi ada dua syarat bagi kerajaan untuk capai benda tu. Yang pertama, seandainya tidak berlaku apa-apa kemelesetan ekonomi di peringkat global yang boleh efek Malaysian ekonomi, yang boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita bergerak kepada negatif. Kalau tidak ada apa-apa kemelesetan ekonomi yang berlaku sehingga tahun 2025, it's possible kerajaan boleh capai 3.5%. Yang kedua adalah disiplin guys. Kerajaan pun pada masa sama kena berdisiplin dan benar-benar merancang perbelanjaan mereka ni, khususnya dari segi perancangan untuk menstrukturkan dan juga merasionalisasikan subsidi. Alright guys, itu saja perkongsian yang saya buat masa ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa macam biasa bagilah saya satu like dan juga sharekan video ni.